Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita bercerita mengenai isteri. Betapa beruntungnya seorang perempuan apabila dia menjadi seorang isteri, apabila dia berkahwin. Seorang isteri yang taat kepada Allah dan Rasul, yang taat kepada suaminya, yang kekal mendirikan solat dengan sempurna, menunaikan puasa Ramadan dengan sempurna, insya Allah dia dapat masuk ke syurga pada mana-mana pintu. Itulah hebatnya Allah jadikan seorang perempuan yang bernama isteri. Maka kata para ustaz, ambillah peluang ini, peluang ketika masih hidup, masih bersama suami, kerana seorang perempuan yang sudah berkahwin, ketaatannya sudah berpindah dari kedua ibu bapanya pada seorang suami. Setiap gerak gerinya seperti hendak keluar rumah, bisalah mendapat keizinan suaminya. Dan kalau kita lihat dari kehidupan seorang perempuan, betapa banyaknya ruang-ruang yang disediakan oleh Allah SWT kepada mereka dan kepada seorang isteri untuk mendapat pahala. Apakah dari pahala seorang perempuan? Kalau kita bermula dari pada waktu pagi sebelum subuh, seorang perempuan sudah mula bangkit, sudah mula boleh mencipta pahala. Dari pahalanya sudah bermula apabila sahaja dia mengejutkan suaminya untuk mengerjakan solat tahajud, dia sudah mendapat pahala melakukan kebaikan, amal ma'ruf, menyuruh kebaikan, atau setidak-tidaknya dia mengejutkan suaminya untuk mengerjakan solat subuh, sudah tentu ada pahala. Ini janji Rasulullah SAW. Setiap kebaikan daripada Allah SWT, setiap kebaikan yang dilakukan, Allah akan memberikan ganjaran pahala. Ada pahalanya. Dan lebih bahagia jika mereka dapat bertahajud bersama dengan suami. Kemudian ada yang jika yang masih menyusukan anak, tentu di waktu pagi sudah bangun dengan penuh kesabaran. Bersabar itu juga ada pahalanya untuk mereka. Dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan letih, mereka bangun dengan penuh kesabaran menyusukan anak-anak mereka, menyusukan anak mereka. Mereka dapat pahala kerana bersabar, ikhlas. Kemudian ruang pahala lain, mereka menyediakan makanan, menyediakan sarapan untuk anak-anak mereka dan suami mereka.
menyediakan pakaian yang menutup aurat pada anak-anak dan juga suami. Itu juga dijanjikan pahala pada seorang wanita yang bergelar isteri. Sehinggalah mereka menunaikan suruhan Allah SWT. Mereka membantu suami, lagi disediakan pahala untuk mereka. Setiap masa mereka menjaga diri, setiap masa mereka menjaga maruah suami, mereka menjaga harta benda suami yang penuh amanah sepanjang hari. Taat kepada perintah suami, tidak keluar rumah sesuka hati tanpa izin suami. Sentiasa dalam keadaan berpakaian yang menutup aurat dengan sempurna, maka dia sentiasa mendapat pahala taat pada suami, pahala mematuhi perintah Allah SWT. Mereka dapat pahala. Apabila tiba di waktu malam, setelah selesai melaksanakan tugas-tugas keluarga seperti menyedia makanan, selesai menyempurnakan kewajiban kepada Allah SWT seperti solat fardu, tentulah mereka dalam keadaan letih kerana penat bekerja sepanjang hari. Tiba giliran mendapat pahala yang lain, pahala mencegah kemungkaran. Satu usaha yang sangat sukar untuk dilaksanakan oleh kaum lelaki, mencegah kemungkaran. Apakah yang dapat dilaksanakan oleh orang perempuan yang bernama isteri yang mencegah kemungkaran? Ya, apabila tiba waktu malam, mereka menutup ruang suaminya daripada melakukan maksiat seperti zina dengan melayan suaminya di waktu malam dengan penuh ikhlas. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seorang wanita apabila bersama dengan suaminya mendapat pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, bagaimana jika suaminya berzina? Tentulah dosa. Jadi apabila suaminya, si isteri melaksanakan tanggungjawabnya dengan kebaikan bersama dengan suami, tentulah kebaikan itu akan dibalas juga dengan pahala. Begitulah hebatnya seorang perempuan yang bernama isteri, mempunyai ruang-ruang pahala. Dari pahalanya yang begitu mudah, begitu banyak ruang untuk mendapat pahala, semua terpulang kepada masing-masing. Ada isteri yang terpengaruh dengan pemikiran barat, yang berjuang kebebasan, keperluan suami, keperluan batin suami itu mesti mematuhi, mesti mengikuti kesediaan isteri, tidak boleh dipaksa. Dan ingatlah, wahai isteri-isteri di sana,
salah satu punca para suami menjadi jahat. Salah satu punca para suami melakukan maksiat seperti zina kerana gagalnya seorang isteri untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk bersama dengan suaminya, untuk memenuhi tanggungjawabnya. Maka beruntunglah seorang isteri jika taat kepada suaminya selepas taat pada Allah dan Rasul, dan memandang wajah suami pun mendapat pahala. Cuba kita perhatikan contoh yang diceritakan oleh para ustaz mengenai seorang perempuan yang pernah dikhabarkan kepada Sayyidatina Fatimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa perempuan ini masuk syurga terlebih dahulu daripada Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah ini sepanjang masa kehidupannya bekerja begitu kuat menyediakan keperluan keluarga. Sayyidatina Fatimah bila mendengar ada perempuan yang akan masuk syurga terlebih dahulu padanya, terus dia pergi berjumpa dengan perempuan ini. Bagaimana boleh masuk syurga terlebih dahulu padanya? Kali pertama dia pergi jumpa, perempuan ini tidak benar, tidak izinkan kerana dia belum meminta izin daripada suaminya. Besoknya Sayyidatina Fatimah pergi bertandang, tetapi tidak diizinkan juga. Kenapa? Kerana Sayyidatina Fatimah membawa anaknya, jadi dia belum minta izin daripada suaminya untuk membenarkan orang lain selain daripada Sayyidatina Fatimah. Maka terpaksa datang besok untuk dia minta izin daripada suaminya. Besok harinya Sayyidatina Fatimah dapat naik ke rumah perempuan itu, dan dilihatnya di tangan perempuan itu ada sepotong rotan dan ada segelas air kosong. Di dalam air itu diletakkan sedikit rumput. Maka Sayyidatina Fatimah bertanya mengenai rotan. Maka perempuan itu menjelaskan rotan ini akan diserahkan kepada suaminya. Bila suaminya balik pada mencari nafkah, jika sekiranya dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, maka suaminya boleh menghukumnya dengan menggunakan rotan. Dan ditanya pula mengenai air, kenapa dalam gelas itu ada rumput? Menyatakan bahawa supaya suaminya tidak tergopoh-gopoh meminum air dalam gelas itu. Maka begitulah hebatnya seorang isteri yang tak bersuami. Apa maksud perempuan ini masuk ke syurga terlebih dahulu pada Sayyidatina Fatimah? Sebenarnya ikut apa yang diterangkan oleh para ustaz, perempuan ini sebenarnya masuk ke syurga terlebih dahulu kerana dia menarik pedati yang dinaiki oleh Sayyidatina Fatimah semasa bergerak ke syurga. Hebat. Maka kepada para isteri di luar sana, sama-samalah taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami. Kerana seorang isteri yang meninggal dalam redha suaminya,
dalam keadaan dia reda, suaminya reda, maka dia insya-Allah dikurniakan syurga. Begitulah hebatnya seorang isteri. Tetapi mungkin ada yang tidak suka mengambil peluang dari pahala yang disediakan begitu banyak untuk seorang perempuan. Seorang perempuan kembarnya ialah sekuntum bunga, lembut hatinya. Ya Allah, jadikanlah isteri kami isteri yang soleh, isteri yang taat pada Allah dan Rasul, isteri yang taat mengerjakan solat dan puasa Ramadan, isteri yang taat kepada suami, isteri yang sentiasa mengharapkan redha suami, isteri yang sentiasa menjaga aurat, isteri yang membantu mendidik anak-anak, isteri yang dijanjikan syurga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.